La quwwata illa billahil alim. Alhamdulillah wa syukurlah, kita sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat yang Allah kurniakan pada kita yang tak terhingga banyaknya. Marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah dengan melakukan amal soleh, meninggalkan yang dilarang, melakukan yang disuruh. Mudah-mudahan dengan kita usaha kita untuk terus kita istiqamah melaksanakan ibadah kita, Allah berikan kita taufik dan hidayah dan diberikan kekuatan untuk kita mendapat keberkatan Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Sebenarnya kita syukur kerana kita pada pagi ini kita sama-sama berada dalam satu majlis maya melalui kita secara langsung daripada Hasanah, dan saya akan terima kasih kepada Ustaz yang memang mengendalikan kuliah ini, dan saya pada pagi ini akan sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk meneruskan kuliah kita yang telah terhenti beberapa ketika kerana PKP yang sedang melanda dengan kita dengan apa ni COVID yang dengan kita ini. Jadi kita sama-samalah kita berdoa kepada Allah Taala, minta kepada Allah Taala, mohon Allah Taala untuk mendapatkan keberkatan Allah dan menghapuskan vaksin COVID yang berlaku di negara kita ini, insya-Allah. Saya syukur kerana dapat bertemu kepada tuan-tuan pada kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara sedikit ini akan memberikan kita kekuatan untuk terus kita menuntut ilmu walau di mana sekalipun, walaupun nanti kita akan terus menuntut ilmu dengan apa yang cara sekali yang kita boleh. Mudah-mudahan dengan itu kita istiqamah sebagai orang yang talabul ilmi fil mahdi ilal lahdi, daripada buayan hinggalah ke lahat. Jadi kita sama-samalah pada pagi ini mengambil manfaat pada masa yang singkat ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan akan terus melihat kitab yang kita muntahab himpunan hadis mengenai adab dalam Islam ni. Jadi muntahab jadi sunnah, iaitu tajuknya babnya ialah yang ke-184, bab yang ke-20, iaitu tentang menghubungkan silaturahim dengan ibu bapa yang musyrik dan wanita yang menghubung silaturahim dengan ibu bapanya sedangkan wanita itu mempunyai suami. Yang kedua ialah, dan bab yang kedua seterusnya ialah menghubungkan silaturahim dengan saudara lelaki yang syirik. Jadi kedua-duanya dikaitkan dengan silaturahim. Pada saudara-saudari dan sahabat yang dikasihi sekalian, ini tajuk ini sebenarnya sampai bab yang ke-20 ini kita akan sebenarnya bermula daripada tajuk yang pertama dulu, iaitu bab yang pertama sana, iaitu berhubung dengan silaturahim. Iaitu silaturahim yang telah diteraskan dengan panjang lebar mengenai berbakti kepada ibu bapa, menghubungkan silaturahim dengan kedua ibu bapa ini adalah suatu kewajipan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada ibu bapa kita ataupun katakan silaturahim, kasih sayang yang dibina untuk kita bersama sejak kita dilahirkan sehinggalah kita kembali ke rahmat Allah. Jadi ini semuanya ni adalah merupakan satu tanggungjawab kepada kita bahawa kita ni sentiasa menghubungkan silaturahim kepada khususnya kepada ibu bapa kita, berbakti kepada ibu bapa kita. Sebagaimana firman Allah Taala, wa wasainal insanu biwalidayhi husna. Sesungguhnya aku telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kedua ibu bapanya. Jadi ini asas daripada firman Allah Taala tadi untuk dijadikan panduan kepada kita bahawa kita telah diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu bapa kita secara umumnya, iaitu apabila ibu bapa itu sama ada ibu bapa itu Islam ataupun musyrik atau kafir. Inilah yang akan bincangkan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Objektif kajian ini ialah untuk menerangkan kepentingan
seorang Islam menyelidiki dan berhati-hati di dalam urusan hal halal dan haram, yaitu berhubung dengan perkara-perkara yang boleh dengan yang tak boleh. Ini mestilah kita berasaskan kepada ilmu yang kita perolehi daripada guru-guru kita, kepada ulama kita dan pada hadis Al-Quran dan hadis khususnya. Jadi semuanya itu berasaskan kepada pengetahuan dan yang berjaga-jaga berhati-hati untuk kita nak menentukan sesuatu sama ada boleh atau tak boleh, haram atau halal dan sebagainya. Keduanya ialah menjelaskan keharusan menjalin silaturahim dengan seorang musyrik, sama ada bapa, ibu atau saudara lelaki, selagi dia tidak memerangi orang Islam atau tidak memusuhi orang Islam ataupun menghalau kita daripada negeri kita umpamanya. Ni ya. Jadi ini yang kita nak bincangkan secara menyeluruh berhubung dengan hubungan kita, silaturahim kita dengan kedua ibu bapa sebagaimana yang telah dinyatakan ni dalam hadis yang ayat Quran yang saya tahu, wawasanal ila sanal insanu biwalidahi ihsana. Allah telah mewasiatkan, mengingatkan kita bahawa kita kedua bapa kita hendaklah kita berbuat baik kepada kedua-duanya. Baik. Saya akan bacakan hadisnya, hadis pertama, iaitu an Asma. Iaitu ini bab ni ialah bab silatul walid al-musyrik, iaitu bab hubungan silaturahim kepada kedua bapa yang musyrik. Ya. An Asma bin Abi Bakar qalat atatni ummi wa hiya raghibatun fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altun nabiyya asiluha qala na'am. Qala Ibnu Uyainah wanzalallahu ta'ala fiha la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum aw tabarrukum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud. Daripada Asma binti Abi Bakar. Qalat radhiyallahu anhuma, qalat kata Asma bin Abi Bakar, atatni ummi, ya. Maknanya atatni ummi maknanya pada zaman Nabi ibu saya telah datang menemui saya di dalam keadaan dia rahibatun. Anda sini mengatakan benci kepada Islam, dalam keadaan tidak suka kepada Islam atau ingin menghubungkan silaturahim dengan saya. Ya, ingin menghubungkan silaturahim dengannya. Jadi bagaimana pendapat Rasulullah tentang bahawa ibu saya telah datang kepada saya dan dia adalah ibu yang tidak suka kepada Islam, tetapi dia datang untuk menghubungkan silaturahim kepada saya. Lalu saya bertanya kepada Nabi. Ini jadi Nabi, dia pun tanyalah kepada Nabi, adakah saya boleh menghubungkan silaturahim dengannya? Asiluha, adakah aku boleh menghubungkan silaturahim dengan dia, iaitu dengan ibuku tadi. Qala, kata sahabat Nabi, na'am, boleh. Ini jawapan yang tepat, ya, iaitu na'am maknanya ya, boleh. Boleh hubungkan silaturahim, ya, yang sedangkan telah diberitahu bahawa ibunya tadi adalah orang yang tidak suka kepada Islam, iaitu ya. Baik. Kemudian adakah Rasulullah baginda menjawab, ya. Kemudian hubungkan, kata ia itu maksudnya hubungkan silaturahim, hubungkanlah silaturahim dengannya, iaitu dengan ibu kamu tadi. Ibnu Uyainah, iaitu menjelas hadis ini, meriwayatkan berkata, lalu Allah menurunkan berkenaannya
ayat yang bermaksud. Nah, ini sebab nuzul Quran ini, ayat ini ialah dengan sebab berlaku peristiwa di mana Asma telah mengadu kepada Rasulullah tentang ibunya yang tidak suka kepada agama tetapi dia nak hubungan silaturahim dengan anaknya sendiri gitu. Ya. Ayat yang bermaksud Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama, satu, dan tidak menghalau kamu daripada kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah ya mengasihi orang-orang yang adil. Nah, ini turun ayat yang menyebutkan tentang apa yang berlaku kepada Aisyah tadi, pada Asma tadi, iaitu wala la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din, iaitu Allah tidak menghalang, Allah tidak menegah daripada kamu untuk bagi orang-orang yang tidak membunuh kamu atau memerangi kamu mengenai agama dan juga mengeluarkan kamu daripada rumah-rumah kamu ataupun kampung kamu, hendaklah kamu watuqsitu ilaihim, hendaklah kamu membuat baik kepada mereka. Watuqsitu, dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang adil. Jadi ayat ini ya hasil daripada berlakunya peristiwa Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah berhubung dengan kedatangan istri emaknya ketika itu ya. Jadi di sini jelas bagaimana apakah hukum ataupun itu dikatakan sebagai dibolehkan, maknanya haruslah ya seorang anak mengasihi ibu bapanya, silaturahim dengan ibu bapanya sekalipun dia di dalam keadaan musyrik. Nah ini ya. Baik, kita lihat apa dia huraian hadis ini ya. An Asma bin Ati Abu Bakar ya. Diriwayatkan daripada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, yaitu anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia ada abang dia nama Abdullah. Yaitu ini ialah dua orang ini adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar yang istrinya ya yang masih yang dinamakan sebagai Kutailah. Kutailah, yaitu istri yang telah diceraikan oleh Abu Bakar di zaman jahiliyah. Baik. Radhiyallahu anhuma. Di sini sebut Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ini maksud di sini ialah semoga Allah redha kepada mereka berdua, yaitu Asma dan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sendiri ya. Asma ya di sini digelar sebagai Zatun Nuqatain Zatun Nuqatain. Ini satu gelaran yang diberikan kepada Asma, ini seorang perempuan yang sangat prihatin terhadap keluarganya ya. Wanita yang mempunyai dua tali pinggang Nah, kata ini dua tali pinggang, ini kisah yang berlaku ya, yaitu beliau digelar demikian kerana telah mengoyak tali pinggang beliau kepada dua belah, maknanya dia buat tali pinggangnya dua tempat dua karung ya, yaitu kiri dan kanan dia. Dengan satu belah beliau ikatkan bekalan Rasulullah ya, diikat bekalan Rasulullah dan Abu Bakar, yaitu bapa beliau sendiri yang akan berhijrah ke Madinah. Jadi Asma ini tugasnya dia perasaan dia kasih sayangnya kepada kedua ni tadi dengan cara dia pergi ke tempat persembelihan di Gua Sur, ke situ untuk dia menghantar makanan. Jadi kiri kanannya diikat dengan bungkusan, kanan makanan, kiri minuman. Baginda juga Abu Bakar dan juga Ibu Abu Bakar radhiyallahu an, semasa mereka berdua di dalam perjalanan hijrah dengan satu
belah laki beliau ikatkan dengan minuman mereka berdua. Jadi ini maksudnya zaman Nabi dan Abu Bakar masa nak berhijrah ke Madinah, dia telah menyembunyikan di sini satu gua yang makan gua Sur, di mana dia di situ dia duduk di situ untuk sementara waktu untuk mencari jalan bagaimana dia nak pergi ke Madinah. Jadi semasa itulah Asma ni seorang yang sangat prihatin kepada kedua-dua Sahyah tadi, iaitu Abdullah iaitu Nabi dan bapaknya. Dia sanggup pergi dengan jalan kaki membawa makanan untuk dihantar ke tempat itu tadi, pagi setiap hari selama lebih kurang 3 hari lah lebih kurang dia, dan akhirnya dia Nabi dan Abu Bakar telah berhijrah terus ke Madinah menunggu masa yang sesuai untuk dia berpindah ke Madinah. Peristiwa tersebut merupakan suatu sifat kepujian teragung untuk Asma radhiyallahu anha, di mana beliau telah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berhijrah. Jadi tujuannya ialah nak membantu, memberi bekalan makanan kepada kedua-duanya itu sementara belum bergerak ke Madinah. Beliau membantu mereka sekadar kemampuan beliau pada saat yang genting itu, iaitu sanggup dia bersedia membawa bekalan itu dalam keadaan yang sangat bahaya, tetapi dia kerana kasihnya kepada kedua-duanya tadi, maka dia sanggup dia pergi menghantar makanan dan minuman kepada Rasulullah dan juga Abu Bakar. Inilah cerita kisah siapa di Asma, Asma binti Abu Bakar ini tadi ya. Dia ni menunjukkan orang yang sangat prihatin kepada keluarganya, ya, baik. Dan juga kepada Rasulullah SAW. Menurut Mukhtar al-Shahah as-Sahah, an-nutaq ialah sejenis pakaian wanita yang memanjang. Memanjang di sini maksudnya ialah sejenis pakaian, sejenis kain yang diikat di pinggangnya, di pinggang wanita, terutamanya semasa hendak membuat kerja. Jadi ada kiri kanan tu macam satu beg lah sendiri, iaitu diikat beg sebelah kiri dan kanan, itu kain dibuat tu untuk mengisi barang-barang apa yang diperlukan. Jadi di situ dia telah membawa makanan-makanan dan juga minuman untuk dihantar ke Gua Sur tadi. Baik. Namanya ialah Kutaibah, ya. Namanya ialah Kutailah. Di dalam bentuk baik Kutailah bin Abu Uzza bin Ahmad bin Asad. Menurut Zubair bin Bakar, namanya ialah Kutailah, Kuailah dengan huruf ya, yang berbentuk dua di bawah, bertitik bawah, di bawah dua, di bawah selepas huruf qaf, ya. Ibu Asma tersebut ialah ibu kepada Abdullah bin Abu Bakar, iaitu dia ni adik-beradik dengan Abdullah bin Abu Bakar, ya, adik-beradik yang lahir sebelum di masa jahiliyah lagi lah, dan ibunya telah berpisah Abu Bakar telah bercerai dengan Kutailah nani, dengan Kutailah tadi, ya. Asma tersebut ialah ibu pada Abdullah merupakan saudara kandung kepada Asma, ya, Asma bin Abu Bakar. Ibu mereka tersebut telah diceraikan oleh Abu Bakar semasa jahiliyah. Jadi kedua-duanya ini adalah merupakan anak kepada Abu Bakar lah. Jadi nak ceritakan dikaitkan dengan sahabat Abdullah dan juga Asma tadi, ya. Ketika datang menemui anaknya, Asma, ibu beliau membawa berbagai-bagai hadiah
Jadi ibunya yang kasih, ya, ingat kepada anaknya yaitu Asma, dia telah membawa hadiah, yaitu barang-barang yang tidak diberikan kepada Aisyah, yaitu zahib atau satu kismis atau anggur yang kering. Ya, jadi dia dah bawa ya minyak sapi dan qarazah, yaitu sejenis daun digunakan untuk menyamak kulit haiwan. Jadi begitulah kasih seorang ibu, walaupun dia tidak suka kepada agama yang dianuti oleh anaknya Asma, namun dari segi hubungan rasa kasih sayang dengan anaknya tetap berada di dalam hati nurani ibunya tadi, ya walaupun dia orang kafir musyrik yang menentang Islam, namun dari segi nuraninya dia mengasihi anaknya, sebagaimana yang telah nampak dilihat dibawa hadiah-hadiah untuk anaknya yang lama tidak bertemu dengan dia. Inilah ya. Tetapi Asma enggan. Jadi pemberian ibunya itu tadi Asma tidak boleh nak menerima, enggan menerima hadiah ibunya atau membenarkan masuk ke rumahnya. Yaitu dua perkara. Pertama, dia tidak mau terima hadiah-hadiah dia tu. Tidak mau terima hadiah yang diberikan oleh ibunya yang itu tadi. Dan juga yang keduanya ialah yaitu tidak membenarkan masuk ke rumah. Bagaimana ya seorang muslimah yang datang, ibunya datang ke rumahnya tetapi dia tidak melayan ibunya dengan cara yang sepatutnya. Bagaimana? Inilah nampak ya bagaimana. Sebab itu nak Asma mengadu kepada Rasulullah. Bagaimana? Jadi ini nak menunjukkan Asma berhati-hati untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah berlaku pada diri orang lain dan juga diri sendiri. Jadi terutamanya sebelum dia menentukan boleh tak bolehnya, maka dia telah bertanya kepada Abu Bakar, kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Di samping itu Asma juga telah mengutus, yaitu mengutus seorang kepada Aisyah, senutak pada Aisyah, mengutus seorang pergi ke rumah Aisyah supaya bertanya kepada Rasulullah. Aisyah ialah anak isteri Rasulullah yang terakhir, yang muda. Lalu baginda menjawab, hendaklah dia membenarkan ibunya masuk. Ini maknanya dia minta pada Asma, pada Aisyah, isteri Nabi yang terakhir itu, dan untuk bertanyakan kepada Rasulullah tentang apa yang berlaku, yaitu kedatangan ibunya bersama hadiah dan sebagainya, yang mana dia tidak membenarkan lagi untuk masuk atau menerima hadiah tadi. Jadi Nabi telah menjawabkan hendaklah dia jadi membenarkan ibunya masuk dan menerima hadiah tadi. Peristiwa ini berlaku di dalam tempoh gencatan senjata antara Rasulullah SAW dengan golongan kafir Quraisy, yaitu tempoh antara peristiwa Hudaybiyah dengan pembukaan Mekah. Di masa itulah di antara Hudaybiyah ini satu perjanjian antara orang Islam Rasulullah dan orang Islam dengan orang kafir pada masa sebelum pembukaan Mekah. Jadi jelas di sini bahawa Asma berhati-hati untuk membuat sesuatu kerana dibimbangi adalah salah mengikut Islam. Namun apa yang jelas di sini apabila dia bertanyakan kepada Rasulullah tentang apa yang berlaku tadi, maka Nabi telah membenarkan dia dan juga telah menerima apa yang telah diberikan dan dibenarkan masuk ke rumah. Ini nak menggambarkan bahawa Islam ini amatlah mudah, adalah sangat menerima kasih sayang di antara satu sama lain, silaturahim yang wujud di antara kedua-dua belah pihak itu tadi. Walaupun dia berbeza agama atau berbeza dari kedudukan dan sebagainya. Inilah kelebihan Islam, dan jelaslah bahawa apa yang dilakukan oleh Asma ini adalah suatu contoh baik kepada kita, bahawa sesuatu yang
kita nak menentukan itu, kalau kita tidak mengerti, kita tak tahu, hendaklah kita tanya kepada orang yang lebih tahu. Fas'alu dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang lebih tahu, orang yang pakar yang lebih tahu, jika kitanya tidak tahu. Jadi dia tidak tidak sembrono ataupun kita berani begitu membuat hukuman kecuali setelah mendapat ilmu daripada orang yang lebih tahu daripada ini. Inilah pengajaran yang kita dapat lihat daripada Asma itu sendiri. Bagaimana sangat berhati-hati tentang sesuatu ditakuti, kerana hubungan silaturahim itu adakah diasaskan kepada kekeluargaan ataupun diasaskan kepada agama atau sebagainya. Ini semuanya di penjelasan apa yang telah sekarang ini sudah jelaslah, maknanya asil, hendaklah asil. Adakah saya boleh membuat silaturahim kepada ibu kepadanya maknanya ibunya dah. Itu baik. Perkataan wahiyya raghibatun. Raghibah ni kalau kata ni maknanya, kalau raghibah fi maknanya dia suka, tapi raghibah an maknanya dia benci. Jadi sini di dalam keadaan dia ingin berbuat baik kepada saya dan menjalinkan silaturahim dengan saya, sedangkan dia masih lagi musyrik. Jadi inilah jadi persoalannya, iaitu dalam keadaan dia ingin berbuat baik kepada saya, yakni ibunya tadi, dan menjalinkan silaturahim dengan cara membawa makanan atau hadiah-hadiah tadi, kepada Asma, sedangkan dia masih muslim. Boleh atau tidak boleh, itu hanya dari segi hukum. Halal atau tak halal, lebih kurang lah. Jadi dengan sendirinya Asma menentukan itu melalui pertanyaan kepada Abu Bakar, kepada Rasulullah telah membenarkan, untuk dia menerima dan juga untuk menerima masuk ke rumah Asma Abu Bakar. Atau di dalam keadaan benci yang tidak suka kepada Islam dalam Islam, ataupun dia dalam keadaan benci tapi dari segi hubungan anak beranak dia tetap kasih kepada anaknya. Jadi ini persoalannya. Jadi perkataan raghibah ni, walaupun perkataan raghibah an maknanya dia benci, tetapi dalam keadaan benci itu dia dari segi hubungan antara ibu dengan anak masih ada tautan dia. Maknanya dia masih sayang kepada anaknya, walaupun anaknya telah masuk Islam, tetapi dia masih lagi menganggap itu sebagai anaknya. Jadi apakah tindakan yang sepatutnya nak dibuat oleh Asma tadi? Inilah telah jelas, Jadi sudah jelaslah bahawa apa yang dilakukan oleh Asma itu berdasarkan kepada kebenaran Rasulullah, maka dia telah mengizinkan ibunya untuk datang masuk ke rumah dia dan juga menerima hadiah-hadiah daripada ibunya. Jadi inilah hubungan dia, maknanya silaturahim itu. Ini di sini jelas, bagi orang Islam dan juga orang bukan Islam atau sebagai musyrik atau kafir lah. Jadi inilah sebagai panduan kepada kita bahawa hubungan antara anak dan ibu itu adalah suatu hubungan yang sangat bertaut. Cuma di dalam keadaan tertentu mungkin ada sesuatu pemisah yang mungkin boleh atau tak bolehnya. Jadi kalau selama mana ibu bapa kita menyuruh sesuatu kebaikan, maka kita wajiblah ikut. Kecuali kita ibu bapa kita memaksa kita untuk ingkar daripada perintah-perintah Allah atau maksiat kepada Allah. Maknanya kita tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita tak boleh taat kepada orang atau makhluk fi maksiatil khaliq untuk kita menentang hukum Allah. Jadi itulah yang kita tak boleh toleransi. Kita mesti mengikut hukum yang sebenar. Tapi kalau kerana dia tu musyrik, masih lagi ada ruang keharusan kita untuk kita berhubung silaturahim, bahkan lebih baik. Kerana itu satu cara yang telah dilakukan oleh para sahabat dan sebagainya, kerana itu suatu galakan kepada orang-orang bukan Islam untuk mendekati Islam apabila seorang Islam itu mempunyai rasa kasih sayangnya kepada mereka. Contohnya banyaklah, mu'allaf yang di negara kita ni, di mana sebahagian daripadanya telah menjadi pendakwah hebat, Leo dan banyak lagi lah yang dia ni Islam, tetapi dari sisi hubungan dengan mak bapak dia masih tetap bahkan menghormatinya sebagai ibunya walaupun dia bukan
Islam. Bahkan ada satu kisah peristiwa di dalam tahun 90-an dulu, seorang muallaf yang biasa dia memberi kuliah di Selangor ni, yang apabila bapaknya meninggal di Kelang meninggal, maka sebagai anak, walaupun dia bapak je sebagai orang kafir Cina, masih lagi kafir, tetapi biaya untuk pengkebumiannya diuruskan diberi oleh anaknya kepada bapanya, walaupun dia bapaknya sebagai kafir dan dia telah Islam, dan dia pun sebagai pendakwah dia telah membiayai pengkebumian ibunya, bapaknya, dan cuma dia dari upacara itu dia tidak lakukanlah, sebab upacara itu cara bukan Islam. Ini sebagai contoh. Banyak lagi lah maknanya bagaimana pendakwah dari kalangan orang mualaf ini, mereka kasih sayangnya kepada anak, kepada mak dia atau bapaknya, akhirnya kedua-duanya telah memeluk Islam. Ini satu banyaknya yang berlaku di negara kita ini. Ini sebagai contoh. Maknanya walaupun dia itu tidak Islam, tetapi oleh kerana dia ini orang yang ada kaitan hubungan keluarga atau sebagainya, atau kerana dia itu kebaikan dia menjadikan di hubungan dia baik sesama orang Islam dan bukan Islam. Kemudian di dalam riwayat Abu Daud, ini satu riwayat yang lain ada dinyatakan dalam matan dia, kata wahya raghimatun. Jadi tadi raghibatun maknanya yaitu keadaan yang maknanya dia suka, raghibahnya suka. Di sini dimaksudkan dia maknanya dalam keadaan dia benci dan marah kepada Islam. Itu raghimatun. Ini maknanya dalam keadaan dia benci dan marah kepada Islam. Benci kepada Islam, tetapi kasih sayang kepada anaknya dia tidak hilang. Ini masih kekal dengan kasih sayang kepada anak-anaknya. Baik, seterusnya. Fasa'altun Nabi SAW asiluha. Maka lalu saya, iaitu Asma tadi, bertanya kepada Nabi SAW, adakah saya boleh menghubungkan silaturahim dengannya, iaitu dengan ibunya tadi. Dengan ibunya? Ini soalan dia. Maka apa kata jawab Nabi dalam satu riwayat dia kata apa asilu, ada alif fa yang sini cuma asilu. Tu asilu, adakah boleh saya menghubungkan silaturahim dengan dia. Dan di sini dia katakan adakah saya boleh menghubungkan silaturahim dengan ibu saya, dengan ummi. Ufasilu ummi. Sana tak sebut ummi, cuma laha aslaha. Hak tu menunjukkan pada seorang perempuan, iaitu ibunya, yang di sini disebut pada asilu, adakah boleh aku menghubungkan silaturahim dengan mak saya. Ini cuma bisa dalam satu riwayat, tetapi maksudnya dari segi mafhumnya samalah, sama. Kemudian qala na'am, awasnya jawab Nabi na'am. Baginda menjawab, Nabi SAW menjawab ya, ini boleh menghubungkan silaturahim dengan ibunya. Dalam satu riwayat pula dinyatakan disebut na'am, kemudian sili ummaki. Sili maknanya hubungkan silaturahim dengan ibu kamu. Itu Jadi dia, tetapi maksudnya dari segi mafhumnya samalah, sama. Baik. Baginda membenarkan Asma menghubungkan silaturahim dengan ibu beliau tanpa baginda mensyaratkan beliau berbincang dengan suami beliau terlebih dahulu untuk berbuat demikian. Ini apa soalan yang ditimbulkan di sini ialah tentang bagaimana Rasulullah telah tidak mensyaratkan menghubungkan silaturahim dengan ibunya, tidak mensyaratkan untuk mendapat kebenaran daripada suami Asma itu sendiri, Asma sendiri. Jadi Asma mempunyai suami, tetapi tidak tanpa baginda mensyaratkan, tidak ada syarat beliau dengan suaminya, tidak beliau berbincang dengan suami, tak perlulah nak minta izin pada suami, kerana itu sebagai tanggungjawab dia.
beliau terlebih dahulu untuk maksudnya untuk berbuat demikian. Jadi maknanya tidak disyaratkan untuk dia mendapat kebenaran daripada suami Asma. Pada ketika itu Asma merupakan isteri kepada Zubair. Zubair bin Awam. Jadi dia tak adalah disyaratkan untuk berjumpa dengan Zubair bin Awam ni, menjumpa dengan suaminya untuk mendapat kebenaran, untuk membenarkan dia mengajak ibunya atau ajak ibunya masuk ke rumah dan juga menerima hadiah yang tadi. Yang dia nak ataupun telah uzur. Di bawah rumah-rumahnya. Fala takul lahuma ufin, dan janganlah kamu bercakap dengan keduanya keduanya dengan perkataannya atau maknanya kita menentang dia. Maknanya janganlah kita, kalau orang ibu bapa kita nak menegur kita dengan nada yang melawan kepadanya dan sebagainya. Wala tanharuma, jangan kamu menengking hardik kepada kedua ibu bapa kamu. Wa qul lahuma qaulan karima, dan hendaklah kamu bercakap dengan percakapan yang lemah lembut. Wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, dan merendahkanlah diri kamu kepada keduanya dengan kasih sayang. Wa qur rabbil hama, kemudian hendaklah kamu berkata, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan, rabbil hamhuma, berilah kasih sayang kepada keduanya sebagaimana dia memberi kasih sayang kepada aku ketika aku kecil. Inilah ajaran Islam tentang bagaimana dengan kedua ibu bapa. Di sini tidak dijelaskan sama ada dia tu bapa kafir atau mak bapa ini kafir atau tidak, ataupun Islam atau tidak. Itu tidak menjadi ukuran. Yang ukurannya ialah kedua ibu bapa. Hubungan kedua ibu bapa itu hendaklah dibuat mengikut yang diperintahkan oleh Allah. Wabil walidaini ihsana, dengan kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu ihsana, berbuat baik. Berbuat baik kepada kedua belah. Itu dah tentukan. Jadi sama ada masa dia muda atau masa dia tua, tetap juga awak akan memberi kasih sayang. Kemudian perkataan juga, kalau disuruh atau meminta apa saja pun, hendaklah kamu jangan kamu menangking ataupun kamu menafikan dengan perkataan-perkataan yang boleh merosakkan perasaan kedua ibu bapa kamu. Dan bahkan di sini waqul lahuma qaulan karima, bahkan kamu diperintahkan untuk bercakap dengan percakapan yang mulia, yang rendah diri. Wahfid lahuma, rendah diri. Inilah ajaran Allah SWT kepada umatnya, supaya kita sentiasa menghubungkan silaturahim kebaikan itu kepada kedua ibu bapa kita. Ini sama ada dia masih muda atau, kerana kedua-duanya adalah merupakan orang yang banyak berkorban kepada kita masa kita kecil, masa kita lahir. Andainya kalaulah kedua ibu bapa itu tidak ada rasa kasih sayang, pastinya kita tidak boleh hidup, kerana kita dalam keadaan keadaan di mana kita tidak berupaya untuk melakukan sesuatu melainkan semua bantuan daripada ibu bapa kita. Inilah daripada kecil, daripada dia kata orang dia punya kuku masih lembut lagi pun, maknanya daripada dia tak tahu merangkak, cuma terlentang aja kalau mengiring-mengiringkan, sehinggalah dia besar dan akhirnya dia telah duduk dalam tempat yang lebih dah tinggi daripada kedua ibu bapanya, tetapi tetap dia mengasihi ibu bapanya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perkataan wa wasainal insanu biwalidayhi husna, ya. Ini ayat ini menjelaskan tentang telah diwasiatkan kepada kami, ya, wasainal insana, telah mewasiatkan kepada manusia kepada kedua bapanya dengan melakukan kebaikan. Nah, ini ya, saya ambil sedikit petik daripada yang itu. Baik. Kemudian ayat yang saya nak bacakan bagus 188 itu yaitu tentang ayat yang menyebabkan turunnya ayat ini, yaitu tentang Allah tidak melarang orang-orang tidak melarang untuk membuat kebaikan kepada mereka, yaitu bagi orang yang tidak memerangi dan juga tidak menghalau daripada kampung halaman dia, maka itulah dan diperintahkan untuk tabiru. Waktu itu maknanya berbuat baiklah kepada mereka dan berlaku adillah kepada mereka. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berlaku adil. Baik. Abi, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahawa ayat ini turun berhubung beberapa orang musyrikin yang amat berlemah lembut dengan dan berakhlak mulia. Jadi dalam satu riwayat mengatakan Ibnu Hatim, Ibnu Abu Hasim menyatakan bahawa ayat ini turun itu ialah berhubung dengan beberapa orang musyrikin, iaitu orang-orang musyrik ini, ya, yang walaupun dia orang musyrik ini orang yang di zaman jahiliyah itu dulu, tetapi ada di antara kalangan mereka tu yang ada sifat lemah lembut, ada sifat lemah lembut dan berakhlak mulia. Jadi sepatutnya kita melayani mereka kerana mereka itu ada sebahagiannya adalah, cuma ada sebahagiannya yang keras hati, yang ada yang lemah lembut. Jadi bagi mereka yang lemah lembut ni, maka hendaklah kita sama-sama kita menjaga hubungan silaturahim. Ini dia ikut riwayat daripada Abu Hatim tadi. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan tiada percanggahan antara dua riwayat di atas kerana sebab penurunan ayat adalah khusus sementara lafaznya adalah umum. Jadi khusus kepada itu tadi, kepada apa yang berlaku tadi, tetapi hakikatnya ialah umum kepada apa saja yang dikatakan silaturahim, sama ada kepada orang bukan Islam ataupun yang bukan Islam, adalah sama. Oleh itu, ya, merangkumi sesiapa sahaja yang sama kedudukan dengan Ibu Asma tadi. Jadi ini sebagai sebagai contohlah Asma tadi dengan ibunya sebagai orang bukan Islam atau musyrik, tetapi dari begitu jugalah kepada kita, ya, dengan itu maka satu lagi juga sebagai pengajaran kepada kita bahawa silaturahim ini bukan saja dihubungkan dengan keluarga kita yang muslim saja, tetapi juga kepada orang yang bukan muslim atau musyrik tadi, oleh kerana mereka masih ada hubungan nasab atau keluarga ataupun kerana kebaikan dan sebagainya, maka hubungan silaturahim itu tetap kekal, ya, sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam, ya, walaupun dia yang kita rapati, yang kita silaturahim itu adalah kalangan orang yang musyrik ataupun orang yang bukan Islam, ya. Antara mereka yang sama kedudukannya dengan Ibu Asma adalah setiap bapa dan setiap ibu yang syirik. Jadi di sini nak jelaskan antara mereka yang sama kedudukannya dengan Ibu Asma adalah setiap bapa dan setiap ibu yang syirik, ya, tak kira lah. Jadi itu sebagai contoh apa yang berlaku pada Asma, maka begitulah kita dengan kita bahawa kalau berlaku katanya sebagai seorang mu'alaf, bapaknya masih lagi menganut agama yang dulu dan sebagainya, atau ibunya masih dulu lagi, tetapi dari silaturahim
dengan kedua-duanya masih lagi dibolehkan untuk kita menghubungkan silaturahim dengan dia kerana itu sebagai hubungan-hubungan yang dikaitkan dengan nasab atau keturunan dan sebagainya, dan tidak melanggar peraturan yang itu. Antara mereka yang sama kedudukan dengan Ibu Asma adalah setiap bapa dan setiap ibu yang syirik. Jadi itu kedudukan dia. Hanya sama. Demikianlah juga semua sanak saudara dan orang musyrikin yang tidak memusuhi orang Islam. Begitu juga kita berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka walaupun dia bukan Islam, walaupun atau orang kafir, tetap dalam dari sini perintah untuk kita berbuat baik kepada mereka selama mana dia tidak memusuhi atau kita saudara mara kita yang mungkin ada yang masih lagi belum Islam, bagi orang mu'alaf semuanya tetap juga itu sebagai saudara dan kita hubungkan dengan hubungan yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan dengan kebaikan dan contoh uswah hasanah kita kepada mereka, mereka mungkin hatinya akan tertaut untuk kebaikan Islam dan akhirnya dia memeluk Islam. Inilah banyak daripada kalangan mu'alaf kita yang di Malaysia ini, ibu bapanya ada yang telah memeluk Islam dan sebagainya dan mengembangkan kepada adik-adik dia dan saudara maranya. Ini yang dilakukan oleh pendawah-pendawah di negara kita ini. Alhamdulillah, inilah kelebihan orang yang memahami tentang silaturahim dengan orang-orang yang sama dengan dia. Baik, dari segi pengajaran kita lihat di sini bagaimana apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini ialah ibu yang kafir mesti dihubungkan silaturahim dengannya sama seperti ibu yang beragama Islam. Ni di sini katakan sebagai mesti, maknanya macam satu kewajipan, mesti wajib kita menghormati, menjaga silaturahim ibu kita yang belum lagi Islam itu dengan cara kita bergaul dengan mereka, bermesra dengan mereka, menolong, membantu apa saja yang perlu dibantu sebagai seorang anak kepada seorang ibu atau kepada seorang ayah. Ini adalah tanggungjawab yang penting untuk dilaksanakan. Jadi ini jadi tak kira sama ada dia tu Islam atau bukan Islam, tetap menjadi kaitan dengan kita. Sama ada dengan menggunakan harta atau sebagainya, bagaimana nak membantu. Kita boleh membantu dia dengan harta kekayaan kita ataupun kita menolong apa saja yang perlu dibantu untuk mereka. Ini banyak umpamanya sebagai seorang Islam, kita apabila ibu bapa orang kita yang belum Islam itu tetap menjadi ibu kita dan apa saja kesusahan juga kesusahan kita. Mana kita sentiasa menjaga dan bertanggungjawab atas ibu bapa kita. Sebab itu wabil walidaini ihsana, dengan kedua pun hendaklah kita berbuat baik. Itu maknanya kita sentiasa membantu apa saja yang diperlukan oleh ibu bapa kita. Inilah barulah kita menampakkan bahawa Islam itu adalah suatu agama yang sangat menekankan kasih sayang ataupun kerukunan di dalam keluarga. Yang ni walaupun berbeza agama, tetapi dari segitu. Mungkin kita lihatlah ada banyak di kalangan orang-orang yang mualaf ni apabila dia pergi ke masa raya, masa tahun baru dia ataupun apa saja cara-cara yang cara umum yang boleh kita ikuti dia dan sebagainya dan kita asalkan tidak dia bertentangan dengan Islam. Selama mana benda itu sebagai sesuatu yang diharuskan, maka kita sedia untuk kita bekerjasama, kita membantu dan kita menziarahi sebagai kaum kerabat ataupun keluarga senasab dan sebagainya. Inilah yang perlu kita sebagai orang Islam menjadi satu contoh uswah hasanah. Hasanah, suatu contoh yang baik kepada orang-orang bukan Islam apabila melihat kita kelakuan kita. Afsal al-lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan kita, tindak tanduk kita itu lebih utama daripada kita bercakap. Jadi lisan hal, mana tindak tanduk kita, bagaimana kita rapat hubungan kita, perbuatan kita kepada keluarga kita yang
bukan Islam itu menjadi contoh. Itu lebih baik daripada kita bercakap tentang Islam, tentang baiknya Islam ini. Sedangkan kita sendiri hari praktiknya kita tidak lakukan kepada keluarga. Jadi apa yang penting ialah kita lisanul hal tu, iaitu tindak tanduk kita itu menggambarkan uswah hasanah, contoh yang baik kepada keluarga. Inilah yang kita harapkan, ya. Jadi begitu juga bapa yang kafir dan sesiapa sahaja yang sama kedudukannya dengan ibu bapa yang kafir. Jadi gitulah, ya. Yang kafir sama ada kita kasih sayang kita kepada sesama kita dengan bapa kita yang Islam, dan juga dengan bapa yang kita tidak Islam sama. Seperti juga saudara mara, ya. Saudara mara kita, ya, walaupun dia mungkin, ya, masih lagi tidak mengikut Islam, tetapi dia adalah saudara. Jadi kita tetap menghubungkan silaturahim kepada mereka. Inilah yang dikehendaki dalam Islam, bahawa kasih sayang itu, tautan kasih sayang itu, ya, tidak sekadar kita kepada orang yang Islam saja, tetapi kepada orang Islam bukan Islam tetap juga berlaku sebagaimana yang disarankan di dalam hadis-hadis berhubung dengan wabil walidaini ihsana, imma yablughannal kibara ahaduma au kilahuma. Ya, tengok, ya, bagaimana sama ada dia tu sudah, kita hendaklah merendahkan diri. Merendahkan diri maknanya kita tidak, ya, sombong kepada mereka, kita tidak angkuh kepada mereka, sebaliknya kita menghormati mereka. Merendahkan diri maknanya menghormati mereka, ya, sekalipun dia musyrik. Kemudian yang keduanya ialah seorang muslim, ya, perlu berhati-hati dan menyelidiki tentang urusan agamanya. Ini memanglah apa dia sebab Islam itu dengan ilmu, ya. Dia namanya tidak diterima Islam kita melainkan dengan ilmu, ya. Di ilmu ini penting untuk menentukan kedudukan kita sebagai seorang Islam, ya. Jadi orang Islam mesti mempunyai ilmu, ya. Kalau kita tidak ada ilmu agama, bagaimana kita nak laksanakan? Nah, itu jadi sebab itu orang yang yang melamalkan sesuatu dengan tidak ilmu, maka man ya'mal amalan bi ghairi ilmin a'malhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan amalan dengan amalan yang tidak dengan ilmu, amalan ibadah dia la tuqbalu, tidak diterima. Jadi amalan kita tidak terima disebabkan kita tidak ada ilmu. Jadi ilmu kita perlu kepada asasnya, amalan kita perlu pada ilmu. Jadi ilmu ni penting, ya. Jadi sebab bila kita ada ilmu, maka kita boleh dapat menentukan bagaimana kita cara menghormati mara kita dan sebagainya yang sama Islam atau tidak Islam. Inilah pentingnya kita ada ilmu. Jadi silaturahim itu dikaitkan dengan kita punya pengetahuan kita, bagaimana sejauh mana tafakuh fiddin kita, pahaman kita ke agama kita, kepada agama kita, tentang bagaimana kita melayani seseorang lain dengan keadaan yang sepatutnya, yang selayaknya dan sewajarnya. Inilah yang kita nak harapkan, ya. Menyelidik sebagaimana yang dilakukan oleh Asma, ya, berhati-hati, ya, hati dan menyelidiki tentang urusan agama beliau. Ini agama beliau. Jadi dia tengoklah bagaimana dia berhati-hati, dia tak sembrono, tak sembarangan pakai redah aja, tapi dia perlukan kepada ilmu. Jadi begitulah tindakan, ya, seorang yang sepatutnya menjadikan contoh kepada kita. Beliau tidak menghubungkan silaturahim dengan ibunya yang syirik kecuali selepas Rasulullah mengizinkan beliau berbuat demikian. Kerana dia tak tahu bagaimana boleh tak boleh. Jadi dia bimbang, kalau tak boleh macam mana. Jadi lebih baiklah kita tanya kepada orang sebelum kita membuat sesuatu hukum atau kita membuat sesuatu tindakan. Jadi kadang-kadang jangan kita cuba mudah menghukum tanpa kita sedari bahawa kita tidak tahu sebenarnya tu. Cuma kita main agak saja. Jadi kalau kita agak, maka itu akan menimbulkan perkara-perkara yang lebih. Sebab tu ijtanibu katsiran minadh-dhanni wa inna ba'dadh-dhanni ismun, ya. Jauhkan kamu daripada persangkaan-persangkaan. Kadang sangka tu sangka yang tidak baik. Inna ba'dadh-dhanni, dan setengah daripada sangkaan-sangkaan itu adalah keburukan, ya.
Nampak lazim ismun ni satu dosa, boleh datangkan dosa kepada kita. Jadi kita sebelum membuat satu tindakan, eloklah kita berhati-hati supaya kita tidak melakukan sesuatu, insya-Allah. Baik, ya. Jadi kita tentang silaturahim juga saya nak menjelaskan di sini juga tentang hubungan silaturahim sebagaimana yang di dalam satu hadis yang saya telah baca yaitu Abdullah bin Umar bin As ya, anin Nabi SAW, laisal wasilu bil mukafi walakin wasilu alladhi idza quti'at rahimahu wasalaha. Ini ya. Bagaimana yang dimaksudkan dengan silaturahim itu, silaturahim, hubungkan silaturahim itu, ya. Yaitu bagaimana yang hendakkan tu. Dia kata di sini jelaskan bahawa silaturahim itu laisal wasilu bil mukafi ya. Jadi maknanya penyambungan silaturahim itu bukanlah orang yang membalas kelayanan saudaranya. Maknanya kalau kita orang buat baik, kita buat baik itu sebagai balasan ya. Ya, kalau buat baik kita balas baik. Ini itu. Jadi sama, tidak lebih dari itu. Sedangkan yang tindakan di sini ialah orang yang menghubungkan silaturahim ini apabila diputuskan hubungan antara kita dengan dia itu, maka kita yang mula bertindak menghubungkan silaturahim kepada mereka. Ini. Jadi kalau setakat kita orang bagi, kita beri itu biasalah, maknanya bukanlah dikatakan sebagai wasil atau menghubungkan silaturahim. Yang dimaksudkan yang sempurna silaturahim itu ialah apabila seorang itu telah diputuskan atau memutuskan atau telah diputuskan silaturahim antara kedua-duanya itu, hubungan itu dengan memulakan hubungan, yaitu membentuk lagi hubungan, kita membuat hubungan silaturahim kepada orang itu, maka itulah dikatakan sebagai hubungan yang silaturahim yang sebenar ya. Kalau setakat orang datang, kita datang, itu hanya balas budi aja. Maknanya kalau orang datang ke rumah kita datang ke rumah dia. Itu sebagai hubungan, walaupun itu juga silaturahim, tapi itu sebagai hubungan kasih sayang ya, seperti biasa. Tetapi yang dimaksudkan dengan hubungkan silaturahim itu ialah hubungan yang telah diputuskan atau terputus. Contohnya sekarang ni apabila berlaku kita ya kawalan-kawalan PKP dan sebagainya, sehingga kita tidak dapat langsung kita nak pergi ke tempat saudara-saudara kita, terputus ataupun kita memutuskan terputus daripada hubungan kita sesama mereka. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita boleh buat, inilah ya berlakunya fenomena baru ini. Kadang-kadang kita hubungan kita macam kita raya, kita tak dapat beraya dengan keluarga kita di sama balik kampung atau sebagainya. Ini kerana keadaan-keadaan itu menyebabkan kita terputus hubungan kita dengan mereka. Dan kadang bertahun. Sekarang ni tengok, sampai sekarang ni masih lagi meningkat lagi, bahkan kita sukar nak untuk balik. Tapi apakah cara kita nak hubungkan silaturahim? Kalau sekiranya kita nak bertindak, maka kita bertindak dengan cara yang sesuai dengan keadaan. Contohnya lah, ya, kita gunakan maya kita, dengan gunakan kemudahan-kemudahan hubungan cara kita gunakan telefon, WhatsApp atau sebagainya, itu sekurang-kurangnya itu dapat mengurangkan perjauhan kita dengan mereka. Jadi ingat, kita masih lagi ingat pada dia ingat pada kita. Ya, inilah yang dikehendaki, kerana walaupun kita tak dapat berhubung secara fizikal kita, tetapi hubungan dari segi yang lain, media kita dan sebagainya, ini dapat menolong kita untuk mendekatkan balik. Inilah sebenarnya usaha-usaha kita sepatutnya ya. Kita tak boleh balik ke kampung, tak boleh kita jumpa saudara kita yang kita ni, bahkan pada hal-hal yang tertentu. Keadaan sekarang ni ialah tentang kematian pun, sehingga kita tidak dibenarkan orang tu datang ke situ. Tak dibenarkan, kita sekawan, sahabat, ya kita biasa kenal tetapi tak boleh. Begitulah sukarnya sekarang ni. Jadi maka apabila seseorang bertindak untuk juga menghubungkan silaturahim, inilah suatu yang istimewa pada dia, satu kebaikan yang sangat tinggi nilainya di sisi agama, di mana dia bersedia untuk
membuat apa cara yang dia boleh lakukan, yang mengikut peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh SOP dan sebagainya. Inilah sebenarnya yang sepatutnya kita fikirkan, kita renung bagaimana ini satu bencana bala yang turun kepada kita itu. Apa yang kita patut buat? Ini semuanya kita jangan kita membiarkan kita terus begitu saja sehingga kita sendiri tak pernah pun kita nak tak cuba kita telefon bagaimana keadaan dan sebagainya, tidak langsung tak tahu apa berita, tak tanya berita dan sebagainya. Ini merupakan suatu yang sangat rugilah bagi kita cuba bagaimana hubungan kita silaturahim kita itu dapat diteruskan kepada kita supaya kita dapat hubungan itu baik dan juga berkekalan. Nah inilah ya, jadi sekarang kadang dalam keadaan yang macam ini memanglah sukar ya, kita nak bertemu pun tak boleh, datang ke rumah pun tak boleh ya, kerana apa yang berlaku sekarang ini semakin meningkat keadaan ini adalah kerana sebabkan kita kelonggaran kita untuk SOP, maka berlakulah ya. Dulu kita hanya kata ratus orang ya yang meninggal seorang dua, tapi sekarang yang meninggal dah ratus orang ya dan sebagainya. Kemudian yang positif dah berapa ribu lah, makin sekarang dah meningkat sampai 8. Dulu sebut je ribu je kita dah rasa takut ya, tetapi sekarang sudah bukan sampai ribu, sekarang hampir kepada puluh ribu dah. Ini satu hari. Jadi bagaimana dan keadaan yang kita dalam keadaan serba kekurangan kita punya alat-alat, kita akan bertambah sukar untuk kita melayani perkara-perkara yang semua ini. Inilah yang sama-sama kita pikirkan, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini sebagai satu tindakan yang baik dengan cara kita mengumpulkan cara maya ataupun cara yang sesuai untuk masa kini ya. Jadi yang saya sekali lagi nak ingatkan bahawa hubungan kita menghubungkan silaturahim itu bukan setakat kita membalas budi orang itu, tetapi sebaliknya kita kerana kita nak mengikatkan hubungan itu dengan yang terputus atau diputuskan ya. Kadang-kadang sebab itu kita tidak boleh memutuskan silaturahimnya. Siapa yang memutuskan silaturahim lebih daripada kali adalah merupakan suatu dosa ya. Jadi kita kena ambil kira perkara-perkara itu. Jadi kita perkara-perkara yang boleh mendatangkan keburukan menjauhkan kita daripada silaturahim, maka kita harus berfikir dan berhati-hati tentang perkara itu. Wallahu a'lam. Setakat inilah ya apa kuliah kita pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan daripada kitab ini tadi akan memberi manfaat kepada kita dan akan menjadikan suatu panduan pada hidup kita ya. Mudah-mudahan hubungan kita silaturahim kita akan terus berkekalan ya. Dan insya-Allah kita sama-sama kita berdoa kepada Allah Taala untuk kita memohon kita sifat daripada Allah Taala dan jauhkan kita daripada wabak dan angkat wabak daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat kepada wallahu alam. Dan kalau ada pertanyaan bolehlah ya kita kemukakan kepada saya insya-Allah. Okay. Kalau ada pertanyaan insya-Allah saya cubalah kalau boleh ya, insya-Allah. Ada saya, tak ada. Tak nampak lah. Cuba cakap. Ustaz, bukankah hubungan silaturahim itu bila ada pertalian nisab nasab? Minta penjelasan Ustaz mengenai apa ni? Tak nampak lah. Saya tak bukan. Kecil tu lah. Silaturahim ya. Silaturahim ini menghubungkan kasih sayang, hubungkan rahim ini adalah kasih sayang. Jadi di sini ada perkataan dikata raghibu an atau raghibu fi. Fi itu maknanya sayanglah, raghibu fi. Tapi kalau kata an maknanya benci, ya, perkataan benci. An itu maknanya benci. Raghibu an, ana raghibatu an. Nah, saya benci dengan ini.
itu an. Tapi kalau ada perkataan fi, maka raghib itu maknanya sukalah. Ya, anak raghib tu maknanya ana ya arghabu, maknanya aku suka. Tapi arghabu an, aku tidak suka. An tu ada ujung dia, iaitu huruf jar an. Ya, kalau fi maknanya suka. Inilah ya. Jadi hubungan silaturahim ini maksud saya ialah bukan setakat nasab itu, dari segi nasab itu ialah kita punya kekeluargaan, nasab, keturunan ataupun itu. Tetapi hubungan yang kita nak buat tu ialah walaupun dia tu bukan senasab dengan kita, tetapi dia ada kaitannya dengan kita, ada kaitan dengan dengan kedudukan kita dan sebagainya, maka hubungan itu sepatutnya kita teruskan, maknanya kita kuatkan. Nah tu. Jangan sampai gitu. Jangan kita memutuskan persaudaraan ataupun memutuskan silaturahim itu. Jadi seseorang yang masuk silaturahim itu tidak masuk tak boleh masuk surga. Qati'ul rahmi la yadkhul jannah. Dia tak masuk surga atau neraka. Jadi inilah kita sarankan supaya hubungan silaturahim itu bukan saja ukuran kepada nasab saja, tetapi juga bukan nasab, dan juga dari segi agama atau bukan agama, itu kita sentiasa diperintahkan untuk kita menghubungkan silaturahim. Kerana itulah dia sifat istimak kita, ataupun kita dari segi dalam ilmu istimak sebagai orang sosial, masyarakat bersosial. Wallahu alam. Al-Islamu insanu madaniun bitab'i. Manusia ini adalah hidup dengan secara tabiat semula jadinya ialah kita bersaudara, bersahabat, berkawan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Allah sudah kenapa? Dah mata saya pun mengkabur ni. Dan apa? Tak ada ya? Tadi kita habis lah. Tak ada ya? Alhamdulillah. Bukan bah ya. Itu ada riwayat sebenarnya, ada satu riwayat mengatakan dia rohimah, yang kata ada satu kata rohibah. Jadi ini riwayatnya, jadi ada yang meriwayatkan yaitu daripada Abu Daud katakan wahya rohimatun. Rohimah tu maknanya yaitu dalam keadaan dia benci. Itu yang itu rohimah, dia tak ada lagi an atau fi. Tapi kalau yang rohibah ni ada nyatakan rohibatun an atau rohibatun fi. Itu maksudnya itu dari segi hukum nahu lah. Jadi kalau sebut rohibah tu umum dia, maknanya kalau rohibah tu an, itu dah jelas lah. An tu maknanya ada benci lah. Tu ya. Jadi itulah yang ya. Ini rohibah tu maknanya dia situ yang pertama tu yang diriwayatkan tadi, yang asal kitabnya ni ialah di dalam keadaan dia ingin berbuat baik kepada saya dengan menjalinkan silaturahim. Buat baik itu mana? Rohibah. Fi. Ini buat kasih sayang kepada kita, kepada Asma, tetapi dia tidak suka kepada agama. Jadi kepada sini nampak jelas menjalinkan silaturahim dengan saya, sedangkan dia masih syirik. Itu dia maknanya dia tak benci lah. Cuma dia syirik dan dia sayang kepada Asma. Itu dia kata rohibah an tu. Yang keduanya ialah dengan keadaan benci, iaitu rohibah an terus. Itulah, itu sajalah. Itu sebagai penjelasan dari segi ilmu nahwu dia lah.
Wallahu alam. Habis ya? Nah. Ini ada. Kita sama-sama lah ya. Ya, boleh jelas lah itulah ya. Jadi dalam bahasa Arabnya ada satu yang itulah kata ada raghibah an, raghibah fi. Nah, itu ya. Jadi itu nak menambahkan perbezaan dari segi ayat itu sendiri, kandungan dia insyaallah. Nah, habis ya. Tutup ya, tutup ya. Alhamdulillah ya, kita pada pagi ini saya terima kasih kepada tuan-tuan yang telah mengetahui Maya ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan dan apa yang saya sampaikan dengan cara yang tidak begitu ya sempurna. Allah berikan kita taufik dan hidayah dan keberkatan hidup kita. InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu-minggu akan datang. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.